1, 2, 3, come on. Come on, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan membincangkan bab 2 Pentadbiran Negeri-Negeri Selat. Subtopik 2.1 Perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Perluasan kuasa British di Pulau Pinang, Singapura dan Melaka telah bermula mulai abad yang ke-18 apabila kerajaan British menggalakkan ekspedisi ke timur untuk meningkatkan kekayaan negara melalui perdagangan. Akibat persaingan dengan Belanda dan Perancis, maka British telah berusaha mendapatkan pertempatan baharu bagi menjamin kepentingan di timur. Pelbagai strategi digunakan pihak British untuk menduduki Pulau Pinang, Singapura dan Melaka yang terletak di alam Melayu. Kepentingan pertempatan strategik ini bertujuan untuk memenuhi keperluan perdagangan dan keselamatan British di alam Melayu. Kita teruskan dengan latar belakang Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sebelum perluasan kuasa British. Pulau Pinang merupakan wilayah Kesultanan Kedah dan tempat persinggahan pedagang dari Lingga yang berdagang dengan Kedah. Lingga terletak di selatan Singapura yang merupakan wilayah kerajaan Johor Riau Lingga. Ketika itu, Pulau Pinang juga menjadi pelabuhan dagang daerah serantau terutama Aceh di Sumatera. Pulau Pinang ada pelabuhan yang paling awal dibuka iaitu di Batu Uban yang menjadi persinggahan pedagang-pedagang Arab. Kalau kita lihat lakaran peta, Batu Uban ni terletak di sebelah timur Pulau Pinang. Penempatan di Batu Uban dibuka pada tahun 1759 oleh orang-orang Melayu dari Sumatera. Sultan Kedah telah menganugerahkan Batu Uban kepada orang Melayu Sumatera sebagai membalas jasa mereka kerana membantu Kesultanan Kedah menentang Siam ketika perang menentang Siam berlaku. Seterusnya latar belakang Singapura. Sejak abad yang ke-16 hingga ke-19, Singapura merupakan wilayah Kesultanan Johor Riau meliputi Pahang, Johor dan gugusan Riau Lingga. Johor, Singapura dan Kepulauan Riau telah ditadbir oleh Temenggong Abdul Rahman yang tinggal di Singapura. Kerana ketika itu Sultan Mahmud ketiga memerintah di Riau. Ladang-ladang gambir di Singapura diusahakan orang Melayu dan Cina semasa pentadbiran Temenggong Abdul Rahman. Sultan Abdul Rahman memerintah Kesultanan Johor Riau yang bersemayam di Lingga dan telah menjalin hubungan baik dengan Belanda. Siapa dia Sultan Abdul Rahman? Sultan Abdul Rahman adalah anak kepada
Sultan Mahmud ketiga yang telah ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Johor Riau apabila kemangkatan Sultan Muhammad ketiga. Sultan Abdul Rahman merupakan anak bungsu kepada almarhum Sultan Mahmud ketiga. Kita bincang seterusnya Melaka. Abad yang ke-15, Kesultanan Melayu Melaka merupakan kerajaan alam Melayu yang unggul, yang mana sebahagian besar semenanjung tanah Melayu, sebahagian Sumatera adalah di bawah kekuasaan Kesultanan Melayu Melaka. Namun pada 1511, kerajaan Kesultanan Melayu Melaka telah dikuasai oleh Portugis apabila Portugis mengalahkan kerajaan Melayu Melaka. Pada tahun 1641 hingga 1824, Melaka telah menjadi pula tanah jajahan Belanda setelah Belanda mengalahkan Portugis di Melaka. Semasa penguasaan Belanda, Melaka telah dijadikan pusat pengumpulan hasil biji timah dari negeri-negeri Melayu. Belanda telah menjadikan Betawi ini berada di Pulau Jawa menjadi pusat perdagangan utama Belanda di alam Melayu. Seterusnya kita bincang secara lebih terperinci perluasan kuasa British di Pulau Pinang. Abad yang ke-18, Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI yang merupakan syarikat yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan British berusaha mendapatkan pertempatan baru di alam Melayu kesan perkembangan perdagangan dengan China. Apa kepentingan Pulau Pinang kepada pihak British? Apabila kedudukan strategik Pulau Pinang dapat memenuhi keperluan British. Ada 3 keperluan British. Yang pertama, sebagai pusat pengumpulan barang, British memerlukan barangan dari China, terutama teh, yang mendapat pasaran baik di Eropah. Apa kegunaan teh di Eropah? Adalah bertujuan sebagai minuman yang memanaskan badan dalam situasi musim sejuk terutamanya. China tidak berkehendakkan barangan British. Sebaliknya, mahukan emas, perak, biji timah dan rempah rantos yang terdapat di alam Melayu. Di alam Melayu memang barangan, perhiasan, galian, emas, perak dan juga biji timah banyak terdapat di alam Melayu. Begitu juga dengan rempah ratus yang terdapat di kawasan Nusantara di alam Melayu. British memerlukan sebuah pusat pengumpulan barangan tersebut untuk ditukarkan dengan teh dari China. Seterusnya, yang kedua iaitu pelabuhan persinggahan. British memerlukan pelabuhan persinggahan di laluan perdagangan antara India dan China. Keperluan kemudahan tempat membaiki kapal, bekalan makanan serta berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Memudahkan penjelajahan ke rantau Asia Pasifik. Jadi kedudukan Pulau Pinang khasnya dan semenanjung tanah Melayu di kawasan
di tengah-tengah laluan perdagangan antara India dan China sangat memenuhi keperluan British ketika itu. Sebab yang ketiga ialah bagi memenuhi keperluan British dari segi pangkalan tentera. British memerlukan pangkalan tentera yang lebih strategik untuk mempertahankan pertempatan di India daripada ancaman Perancis dan saingan Belanda di alam Melayu. Pangkalan tentera sedia ada di pantai barat India di Bombay, menyukarkan pengawalan bahagian timur India di Madras. Seterusnya kita bincang kronologi pendudukan British di Pulau Pinang. Dia ada 3 tempoh masa. Yang pertama, perebutan takhta Kesultanan Kedah. Krisis perebutan takhta berlaku apabila Sultan Muhammad Jiwa 1710 hingga 1778 telah melantik Tunku Abdullah sebagai Raja Muda Kedah. Pelantikan ini tidak dipersetujui kerabat diraja Kedah. Mereka telah bersubahat dengan orang Bugis di Selangor untuk menentang Sultan Muhammad Jiwa. Sultan Muhammad Jiwa berusaha memohon bantuan ketenteraan daripada Syarikat India Timur Inggeris, tetapi gagal apabila Syarikat India Timur Inggeris tidak memberi jaminan akan melindungi Kedah daripada ancaman musuh. Yang kedua, ancaman Siam. Semasa Perang Siam Burma, Kesultanan Kedah berhenti menghantar bunga emas kepada Siam. Selepas perang tamat, Siam telah menuntut Kedah menghantar kembali bunga emas. Sultan Kedah berasa tergugat dan memohon bantuan Syarikat India Timur Inggeris. Sultan Abdullah telah menawarkan Pulau Pinang sebagai pangkalan dengan syarat melindungi Kedah dan memberi bantuan ketenteraan daripada ancaman Siam. Yang seterusnya, yang ketiga, bagaimana tipu helah Francis Light menduduki Pulau Pinang. Francis Light menyedari kedudukan Pulau Pinang amat strategik. Beliau berjanji Syarikat India Timur Inggeris akan memenuhi syarat yang dipohon oleh Sultan Kedah. Sultan Abdullah yang berpegang pada janji telah menawarkan kepada Francis Light untuk membuka Pulau Pinang, yang mana Pulau Pinang telah dibuka oleh Francis Light pada 1786. Francis Light telah menamakan Pulau Pinang sebagai Prince of Wales Island atau Pulau Putera Wales. Pengukuhan kuasa British di Pulau Pinang melalui perjanjian. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama, penawaran pada tahun 1786 oleh Sultan Kedah. Pada 1786, Siam menakluk Patani dan mengancam Kesultanan Kedah. Sultan Abdullah yang memerintah Kedah ketika itu telah meminta bantuan ketenteraan Syarikat India Timur Inggeris seperti yang dijanjikan oleh Francis Light. Syarikat India Timur Inggeris enggan memberikan bantuan kerana tiada perjanjian ditandatangani dengan Sultan Kedah. Kerana ketika itu Sultan Kedah hanya menawarkan kepada Syarikat India Timur Inggeris saja tanpa perjanjian. Francis Light telah membuat penempatan di Pulau Pinang pada 1786 hasil tawaran Sultan Kedah. Pendekatan yang kedua iaitu melalui perjanjian pada 1791. Akibat tertipu dengan muslihat Francis Light, Sultan Abdullah telah menghimpunkan angkatan perang di seberang perai untuk mengambil kembali Pulau Pinang. Syarikat India Timur Inggeris telah berjaya
mengalahkan Angkatan Perang Kedah, yang mana akhirnya Sultan Abdullah telah dipaksa menandatangani perjanjian dengan pihak British pada 1791. Perjanjian ini telah mengiktiraf kedudukan British di Pulau Pinang. Dan pendekatan yang ketiga iaitu melalui perjanjian 1800. Pada 1800, George Leaf, Gubernur Pulau Pinang, mendesak Sultan Hiauddin 1798 hingga 1804 menandatangani perjanjian dengan British. Perjanjian ini telah membolehkan British menduduki seberang perai. Penempatan British di seberang perai sangat penting kepada kedudukan British kerana seberang perai dijadikan sebagai benteng pertahanan dan juga kawasan pertanian bagi bekalan sumber makanan kepada penduduk di Pulau Pinang. Seterusnya kita bincang perluasan kuasa British di Singapura. Kejayaan menguasai Pulau Pinang telah meningkatkan usaha British meluaskan pengaruh ke wilayah lain di alam Melayu. Peletusan Perang Napoleon di Eropah telah membawa kepada pendudukan British di Melaka dan Betawi yang merupakan tanah jajahan Belanda. Perang Napoleon melibatkan Perancis telah melancarkan perang pada 1793 hingga 1814, yang mana hampir sebahagian besar wilayah Eropah termasuk Belanda di bawah penaklukan pihak Perancis. Seterusnya, namun selepas perang tamat, British terpaksa memulangkan kembali kepada Belanda. British telah menugaskan Stafford Raffles dan William Farquhar mencari pelabuhan baru untuk memecahkan dominasi penguasaan Belanda di alam Melayu, di samping berusaha menduduki Singapura. Seterusnya kita bincang apa kepentingan Singapura kepada British. Kita rujuk pada peta yang mana kedudukan kawasan-kawasan yang dikuasai oleh pihak British, iaitu British menguasai Pulau Pinang pada tahun 1786, yang mana Pulau Pinang terletak di utara Selat Melaka. Manakala kita lihat pula Bangkahulu. Bangkahulu berada di luar laluan utama perdagangan. Dia melalui Selat Sunda. Kalau perdagangan daripada laluan perdagangan daripada India ke China, begitu juga sebaliknya. British memerlukan Singapura kerana Singapura dilihat memiliki pelabuhan yang dijangkakan lebih strategik untuk bersaing dengan Belanda di alam Melayu. Kedudukan Singapura iaitu di bahagian selatan Semenanjung Tanah Melayu dilihat dapat mengawal kegiatan perdagangan di Selat Melaka dan juga di Selat Sunda. Selain itu, Singapura juga berpotensi menjadi pusat pengumpulan hasil-hasil ekonomi alam Melayu, iaitu rempah-rempah ratus, emas, perak dan juga biji timah, yang mana diperlukan
oleh pedagang-pedagang, terutama daripada China dan juga daripada India. Selain itu, kepentingan Singapura juga banyak kapal-kapal yang dagang yang berlabuh di pelabuhan Betawi, Riau dan Lingga yang berada di bawah pengaruh Belanda. Jadi kawasan pengaruh Belanda ini cuba disekat oleh pihak British dan melihat bahawa Singapura adalah tempat yang paling sesuai untuk dibuat pelabuhan. Seterusnya kita bincang bagaimana tindakan Stafford Raffles dengan memanipulasi isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau bagi melaksanakan pertapakan British di Singapura. British telah mengadakan perjanjian awal dengan pentadbir Singapura, iaitu Temenggong Abdul Rahman, untuk membenarkan British mendirikan pertempatan di Singapura. Temenggong Abdul Rahman menegaskan bahawa perjanjian tersebut perlu mendapatkan pengesahan Sultan Abdul Rahman. Stafford Raffles menyedari Sultan Abdul Rahman telah mempunyai hubungan baik dengan Belanda. Stafford Raffles telah memanipulasikan isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau bagi mendapatkan pengesahan Sultan. Kerana ketika itu apabila Sultan Mahmud III mangkat, beliau telah meninggalkan dua orang waris, iaitu Tengku Abdul Rahman dan juga Tengku Husin. Tengku Husin, putera sulung, tidak dapat hadir semasa upacara pemakaman Sultan Muhammad III, yang mana akhirnya Tengku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Sultan Johor yang berpusat di Lingga, kerana Tengku Abdul Rahman hadir semasa upacara pemakaman Sultan Mahmud III ketika itu. Tindakan Stafford Raffles ini telah menyebabkan Kesultanan Johor Riau mempunyai dua orang sultan, iaitu Sultan Abdul Rahman bersemayam di Lingga dan Sultan Husin bersemayam di Singapura. Seterusnya kita bincang isu pewarisan tahta Kesultanan Johor Riau. Sultan Mahmud Shah III mempunyai dua orang putera, iaitu Tengku Husin yang merupakan putera sulung dan Tengku Abdul Rahman merupakan putera bungsu. Apabila kemangkatan Sultan Mahmud Shah III, hanya Tengku Abdul Rahman yang hadir semasa pemakaman almarhum Sultan di Lingga. Manakala Tengku Husin tidak hadir semasa almarhum dimakamkan kerana berada di Pahang ketika itu. Tengku Abdul Rahman telah ditabalkan sebagai Sultan Johor Riau. Baginda mendapat pengiktirafan daripada orang Bugis dan juga Belanda. Tengku Husin pula telah diketepikan dan telah berundur dan menetap di Riau. Dua siri perjanjian telah mengukuhkan kuasa British di Singapura. Kita lihat ada dua perjanjian, iaitu perjanjian yang pertama,
perjanjian 6 Februari 1819 apabila Stafford Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Husain dan Temenggung Abdul Rahman. Kesan daripada perjanjian ini, pertempatan British di Singapura telah diiktiraf. Bendera Union Jack iaitu bendera kerajaan British telah dinaikkan di Singapura pada 13 Februari 1819. William Farquhar 1819 hingga 1823 yang merupakan presiden pertama Singapura ketika itu. Perjanjian seterusnya iaitu perjanjian 2 Ogos 1824 apabila residen Singapura John Crawford yang mentadbir Singapura pada 1823 hingga 1826 telah menandatangani perjanjian dengan Sultan Husain dan Temenggung Abdul Rahman. Dan kesan daripada perjanjian ini, Singapura diserahkan kepada British untuk selama-lamanya. Sultan dan Temenggung telah hilang kedaulatan ke atas Singapura. Dan sebagai ganti, Sultan dan Temenggung diberikan bayaran pampasan dan pencen bulanan seumur hidup. Akhir sekali kita akan sentuh berkaitan dengan perluasan kuasa British di Melaka. Melaka merupakan pelabuhan strategik di Selat Melaka yang berjaya dikuasai oleh British selepas kejayaan menduduki Pulau Pinang dan Singapura. British menguasai Melaka hasil strategik pakatan dengan Belanda, dan terdapat 3 faktor pakatan British Belanda. Yang pertama, menamatkan pertikaian British dan Belanda berkaitan Singapura. Pendudukan British di Singapura telah menimbulkan pertikaian dan telah menyebabkan hubungan antara British dengan Belanda di alam Melayu menjadi semakin tegang kerana kita lihat bahawa kedua-dua kuasa barat ini telah berusaha untuk menguasai wilayah di alam Melayu ketika itu. Yang kedua, faktor dasar persahabatan British dan Belanda di Eropah. Persahabatan di Eropah penting kerana kedudukan Belanda bersebelahan dengan Britain, yang mana waris tahta antara kedua-dua kuasa Eropah ini adalah berkaitan. Belanda perlu berbaik-baik dengan British yang telah menjaga jajahan Belanda di Timor semasa Perang Napoleon. Dan faktor yang ketiga ialah penyelesaian untuk perdamaian. Belanda dan British mahu mengelakkan peperangan yang pernah berlaku antara kedua-dua kuasa ini pada abad yang ke-17 dan abad ke-18. Belanda tidak mahu terbeban juga dengan masalah kewangan selepas Perang Napoleon tamat, yang menyebabkan masalah kelemahan dari segi pentadbiran di sebelah Timor. Rumusan perbincangan kita pada tajuk pada hari ini ialah pelbagai strategi telah digunakan oleh pihak British untuk meluaskan kuasa di alam Melayu. Strategi-strategi antaranya seperti strategi tipu hela, muslihat, manipulasi politik, pakatan dengan kuasa barat yang lain
telah dilaksanakan oleh British untuk menguasai Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. British telah berjaya meluaskan tanah jajahan mahkota British di alam Melayu. Kita melihat bahawa peristiwa ini memberi iktibar kepada kita agar sentiasa berwaspada terhadap anasir asing yang berusaha menggugat kedaulatan dan ketenteraman negara yang kita cintai. Okey, baiklah. Selamat jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen agar pihak kami dapat menghasilkan video-video yang lain pada masa hadapan. Jumpa lagi. Bye.